Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama kita berada dalam masjid yang bermulia ini, Masjid Mujahidin dan juga Masjid Darul Aman dalam mengikuti kursus haji dan umrah kita. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, disampaikan kita ke tanah sucinya dalam mengerjakan haji dan umrah dan berziarah kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, dalam pelajaran kita manasik haji yang lepas, kita telah membicarakan daripada perkara-perkara yang dilarang dalam ihram. Kita telah mengatakan bila kita dijatuhkan niat haji atau niat umrah, maka kita di dalam ihram. Apakah maksud daripada ihram? Ihram itu maknanya mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Kerana ada beberapa perkara yang dihalalkan kemudian menjadi haram setelah kita jatuhkan niat. Kalau kita boleh ingat kembali dalam pelajaran kita lepas, bahawa pertama dalam bab ihram itu yang dilarangkan ialah bab pakaian. Pakaian orang lelaki tak sama seperti pakaian wanita. Orang lelaki dia tak boleh pakai songkok, dia tak boleh pakai serban, dia tak boleh pakai tarbus, ya. Dan demikian pula orang lelaki tak boleh pakai pakaian yang berjahit, ya. Dia cuma hanya pakai dua kain yang tak berjahit. Dan tetapi orang lelaki boleh pakai pelitup tutup muka. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Dan kita telah mengatakan bagi orang-orang lelaki, dia tak boleh pakai kasut, tak boleh pakai selipar. Maaf, dia tak boleh pakai kasut, dia tak boleh pakai boot, dia tak boleh pakai sport shoe, semua tak boleh. Kenapa? Kerana itu semua dilarang dalam masa ihram. Jadi kalau sekiranya dia tak boleh pakai itu semua, apa yang dia boleh pakai? Dia boleh pakai selipar yang menampakkan warna, iaitu menampakkan dia punya jari-jari kaki dia dan juga menampakkan tumit dia dan juga mata kaki dia. Itulah syaratnya. Dan demikian juga kita telah mengatakan untuk orang perempuan dalam berpakaian, tidak ada apa-apa pakaian yang syarat melainkan hendaklah dia menutup aurat seperti pakaian wanita Islam. Cuma yang dia tak boleh pakai dalam ihram ialah wanita itu dia tak bolehlah dia menutup muka dan dia tak bolehlah pakai sarung tangan. Jadi itulah dia untuk orang perempuan dalam ihram. Tapi mestilah dia punya pakaian tu tutup muka, tutup daripada kepala sampai kepada ujung kakinya. Dan demikian juga kalau sekiranya orang dalam ihram, yang pelarangan kedua ialah dilarang kita memakai wangi-wangian. Jadi kita tak boleh pakai sabun wangi, tak boleh pakai obat gigi wangi, ya, dan tak boleh pakai spray wangi untuk wangi-wangian. Tapi kalau kita orang lelaki pakai wangian sebelum jatuh niat, itu sunat, ya, sebab itu memang disunatkan. Dan demikianlah dalam ihram juga, kita tak bolehlah memakai perkara yang di mana dalam melanggar larangan ihram. Apa lagi larangan ihram dalam masa ihram tu? Ialah bahawa kita tak boleh meminyakkan rambut dan kepala, ya. Minyak rambut, kepala dan juga janggut. Jadi kalau orang lelaki dia ada janggut, dia tak boleh minyakkan rambut kepala dan tak boleh minyakkan janggut dia. Orang perempuan pun tak boleh minyakkan rambut kepalanya. Dan larangan yang keempat yang kita katakan, tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut. Jadi kalau dia memotongkan kuku dia dengan sengaja ataupun potong rambut dia satu helai, dia kena bayar satu fidyah. Satu fidyah itu apa dia? Iaitu satu cupak makanan yang diberi makan kepada orang miskin. Ya, satu cupak tu lebih kurang dekat 1 kilogram lah. Tapi tak sampai 1 kilogram. Kalau sekiranya 2 helai rambut, dua cupak, mana 2 kilogram. Tapi kalau sekiranya 3 helai rambut jatuh sekaligus, sekali dia garuk-garuk keluar atas 3 helai rambut, ataupun sampai botak kepala dia, maka dia kena bayar salah satu pada 3 perkara. Apa salah satu pada 3 perkara tu? Dia boleh pilih. Apa dia? Yang pertama, dia sembelih 1 ekor kambing. Ataupun dia memberi makan pada 6 orang miskin makan, di mana setiap satu orang setengah gantang, jadi 3 gantang beras dia keluarkan. Lebih kurang dalam 80 rial. Ataupun dia puasa 3 hari. Dia boleh pilihlah salah satu pada 3 perkara ini.
Itulah kalau sekiranya dia menjatuhkan 3 helai rambut atau lebih sekaligus dengan perbuatan dia. Nah, kita telah mengatakan bahawa orang dalam ihram juga dilarang dalam masa ihram dia itu melakukan iaitu pernikahan. Mana dia tak boleh nikah kahwin dalam masa ihram ya. Kalau dia nikah kahwin dalam masa ihram, tidak sah nikah dia. Jadi kalau dia seorang wali ataupun dia seorang pengantin lelaki atau pengantin perempuan ataupun saksi nikah, kalau menjadi berlangsunglah pernikahan itu tidak sah nikah dia. Itulah dilarang ke dalam masa pernikah dalam masa ihram. Dan larangan yang keenam dalam masa ihram ialah larangan persetubuhan dan pendahluannya. Jadi kalau sekiranya suami isteri pergi haji atau pergi umrah, dalam masa dia berdua dalam ihram, tak bolehlah dia bercumbu-cumbuan, bersuka-suka antara suami isteri dengan bernafsu ya. Dan kalau sekiranya dia melakukan perbuatan demikian, dia kena bayarlah denda seperti mana disebutkan tadi. Dia boleh pilih salah satu pada 3 perkara, iaitu dia memberi sembelih satu ekor kambing, memberi orang miskin Mekah makan, iaitu lebih kurang dalam $250, ataupun dia bagi 6 orang miskin makan, iaitu 3 gantang beras lebih kurang dalam RM80, ataupun dia puasa 3 hari. Dia boleh pilihlah. Tapi kalau dia melakukan persetubuhan itu dengan sengaja, maka dia hendaklah melakukan 3 perkara yang berikut. Pertama sekali, dia punya ibadat haji dia atau ibadat dia tu umrah menjadi batal. Batal haji dia atau batal umrah dia. Dan keduanya, wajib dia sempurnakan juga haji atau umrah dia tu. Walaupun dah batal, dia wajib pergi Arafah, Mina, Muzdalifah, semua sama. Dan yang ketiganya, wajib dia qadakkan hajinya ataupun umrahnya segera. Kalau umrah nak qadak sekejap aja, besok boleh pergi buat jatuh niat umrah lagi. Tapi kalau haji, nak tunggu tahun depan pula. Tahun depan pula kalau tak dapat kota, tunggu lagi 40 tahun. Susah tuan-tuan ya. Sebab tu kita jagalah baik-baik. Kalau yang pergi haji ni, jagalah haji sebaik-baik yang mungkin. Dan demikian pula, hendaklah dia sembelih 1 ekor unta. Kambing, kambing tak boleh. Ini kes besar punya. Kes kecil boleh pakai kambing. Ini kes besar kena unta. 1 ekor unta, $2,800 Singapura. Oi, mahalnya. Macam itulah ya, hukum dia. Dan begitulah di tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, semua larangan haji itu kalau kita langgar, kita cuma bayar denda saja, tapi dalam melakukan hubungan suami isteri itu bukan denda saja, bahkan batal haji dia atau batal umrah dia. Larangan yang ketujuh dalam masa ihram ialah larangan kita memburu binatang darat. Perkara itu tidak timbullah zaman sekarang ini kerana kita tak timbul masalah kelaparan, kerana alhamdulillah kita pun daripada Mekah, Madinah semua ada kedai makan dan disiapkan makan di hotel ya. Jadi tak timbul masalah memburu. Dan larangan terakhir ialah larangan ke-8, ialah larangan melakukan iaitu fusuk dan jidal. Apa tu fusuk dan jidal? Fusuk itu ialah melakukan dosa dan maksiat. Kita mengumpat orang, kita mengata orang, kita bergaduh dengan orang ataupun kita bertengkar dengan orang. Itu semua dilarang dalam masa ihram. Itulah dia 8 perkara yang dilarang dalam ihram yang telah kita katakan pada pelajaran yang lepas. Apabila kita sudah jatuhkan niat haji atau niat umrah, kita sudah jatuh dalam ihram, dalam pantang larang ihram. Nah, pada hari ini pula kita akan masuk pula dalam bicarakan tentang rukun haji dan rukun umrah. Itulah pada bab yang ketujuh, muka surat 99, rukun dan wajib dan jenis-jenis haji. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi dalam mengerjakan ibadat haji dan umrah ini ada rukun, ada wajib ya. Dalam ibadat semuanya ada rukun ya. Kalau kita lihat dalam semayang ada rukun semayang. Rukun semayang berapa perkara? 13 perkara. Wajib dalam semayang berapa? 13 perkara. Sama saya rukun dengan wajib dalam ibadat semayang sama. Apa tu rukun, apa tu wajib? Mesti buat tak sah kau punya puasa, tak sah kau punya semayang kau. Tetapi dalam ibadat haji dan umrah ada sikit perbezaan. Rukun hukumnya lain, wajib hukumnya lain. Macam mana pula tu? Jadi sekarang kita akan bicarakan rukun haji. Rukun haji ada berapa perkara? 6 perkara. Pertama ialah niat. Dia niat aku niat haji. Yang kedua wukuf di padang Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempatnya sa'i. Yang kelimanya dia bercukur atau bergunting. Yang keenamnya tertib pada kebanyakan rukun. Kenapa kita kata tertib pada kebanyakan rukun?
kerana ada rukun seperti sa'i, dia boleh lompat sebelum pada wukuf Arafah. Kenapa tu? Nanti kita akan bicarakan. Jadi di sini ada 6 rukun. Jadi 6 rukun ini mesti tak boleh tidak, mesti dikerjakan. Itulah makna rukun. Dan demikian pula dalam ibadat umrah ada 5 rukun. Apa tu 5 rukun? Pertama ialah niat. Keduanya ialah tawaf. Ketiga ialah sa'i. Keempatnya ialah bercukur ataupun bergunting. Dan kelimanya tertib. Di sini tertib ni tak ada kebanyakannya. Maknanya tertib tu tetap tertib. Mesti ikut one by one. Tak boleh lompat-lompat. Begitulah dia dalam rukun ibadat haji dan umrah. Senang saja kalau kita ingat rukun haji berapa perkara. Sama macam rukun iman. Rukun iman berapa perkara tuan-tuan? 6 perkara. Rukun umrah berapa perkara? Senang saja macam rukun Islam. Rukun Islam berapa perkara ibu-ibu? 5 perkara. Senang saja. Rukun iman 6 perkara. Kan senang. Rukun haji pun 6 perkara. Rukun umrah 5 perkara. Kalau kita lihat daripada rukun haji dan rukun umrah ni, sama saja niat, tawaf, sa'i, bercukur, bergunting. Sama juga macam rukun haji. Kalau gitu macam mana pula boleh kata berbeza rukun umrah haji? Tak ada beza. Yang bezanya satu je rukun haji tambah. Apa dia? Wukuf di Arafah. Itu saja. Yang lain semua tawaf, sa'i, bercukur, gunting, tertib, semua sama macam rukun umrah. Jadi sebab itulah di sini adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, rukun ibadat umrah dinamakan dia ialah haji kecil. Kenapa namanya haji kecil? Kerana daripada umrah dan juga haji tak ada beza. Semua sama, cuma tambah satu saja dalam rukun haji ialah wukuf di Arafah. Itu saya tuan-tuan dan puan-puan ya. Baiklah, kalau kita dah mengetahui rukun haji, rukun umrah, apa artinya rukun? Rukun ni maknanya sesuatu yang tak boleh tidak mesti dilakukan. Tak boleh tinggal, satu pun tak boleh tinggal. Apa pun alasan kita tak dapat diterima. Tak boleh diganti dengan dam, tak boleh ganti orang lain wakil, tak boleh. Nak bayar duit pun tak boleh. Ustaz, saya tak kuatlah, saya tak mau pergi tawaf. Awak tak pergi tawaf. Awak no hajj for you. Habis cerita, senang saja. Habis saya sakit ni, sakit, tak boleh tawaf. No hajj for you. Mesti kita kena tawaf. Habis kalau ustaz kita tak boleh berjalan, pakai wheelchair, tolak. Habis kalau kita tak boleh berdiri, kita angkat macam angkat mayat, pusing keliling Kaabah. Wow, macam tu sekali. Ya, begitulah hukum rukun tuan-tuan. No compromise. Tak boleh aku nak bayar denda berapa. No, tak boleh, tak terima bayar denda semua. Itu rukun ya tuan-tuan. Dan ada pun kita katakan umrah ataupun haji. Di mana kalau kita katakan umrah dan haji itu ada wajib pula. Apa pula wajib ni? Tadi dah rukun, ada wajib. Wajib haji ada 6 perkara. Apa tu 6 perkara? Pertama, ihram atau berniat daripada miqat. Jatuh niat daripada miqat. Yang keduanya ialah bermalam di Muzdalifah malam 10 Zulhijjah. Yang ketiganya ia melontar jamrah Aqabah 10 Zulhijjah. Yang keempatnya bermalam di Mina malam 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan yang kelimanya ialah melontar 3 jamrah siang hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan yang keenamnya menjauhi larangan ihram. Alhamdulillah nombor 6 kita dah belajar minggu lepas. Menjauhi larangan ihram. Tetapi yang lainnya berniat dan bermalam Muzdalifah akan seterusnya kita pelajari. Jadi kalau kita lihat di sini, ini wajib haji 6 perkara juga. Rukun haji pun 6 perkara juga. Sama jumlahnya. Cuma beza isi dia saja. Itu kalau dalam bab haji, ada kita katakan melontar, ada bermalam Muzdalifah, bermalam di Mina. Tapi kalau umrah tak ada melontar, tak ada bermalam Mina, tak ada bermalam Muzdalifah. Jadi wajib umrah sikit saja. Apa dia? 2 perkara. Pertama ialah jatuh niat daripada miqat. Yang keduanya ialah menjauhi larangan ihram. Alhamdulillah larangan ihram dah kita belajar minggu lepas. Dan seterusnya pada pelajaran yang akan datang akan berniat daripada miqat. Jadi kalau kita dah katakan tadi ada rukun haji, rukun umrah, ini ada wajib haji, wajib umrah ni apa pula ustaz hukum dia? Wajib ni maknanya, nama wajib tu mana wajib lah. Mesti kita buat. Tapi kalaulah tak dapat dilaksanakan dengan apa juga sebabnya, maka haji dia atau umrah dia tetap sah. Sah? Yes, sah. Cuma dia kena denda. Itu saja. Berbeza dengan rukun. Rukun tak sah kalau tak buat. Nak denda pun tak pakai denda. Mesti buat sendiri juga.
Tapi kalau wajib, wajib sah kita punya haji, sah punya umrah. Kalau kita tinggalkan atau kita langgar, tapi kita kena denda. Itulah denda tu nanti kita bincang pada masa yang lain pula. Jadi nampaknya wajib ni ada ringan sikit lah kalau dibandingkan dengan rukun. Ya, rukun ni no compromise. Baiklah, jadi kalau orang yang buat ibadat haji dan umrah ni, orang yang buat haji lah secara khusus ya. Orang buat haji secara khusus, dia ada 3 pilihan jenis-jenis haji. Ya, dalam mengerjakan ibadat haji, dia ada 3 pilihan. Cara yang mana satu, semuanya betul. Kenapa? Semuanya ada berdasarkan pada hadis dan juga daripada perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekiranya orang nak buat haji itu dia boleh pilih. Pertama dia boleh buat pilihan haji ifrad. Haji ifrad tu makna dari segi bahasa Arab single, mengesakan satu dia, buat satu dulu saja. Apa tu pula haji ifrad ni? Haji ifrad ni maknanya dia datang ke Mekah, dia niat haji dulu. Daripada Singapura atau datang daripada Madinah, dia nak sampai ke miqat tempat jatuh niat, dia niat aku niat haji dan berihramku dengannya kerana Allah. Terus pergi Mekah. Itu dia buat haji dulu. Lepas dia sampai Mekah, dia masih kekal dalam pakaian ihram dia, pantang larang ihram semua dia jaga. Kemudian sampai hari pergi Arafah. Arafah dia pun sampai ke melontar Jamrah Aqabah. Kemudian dia pun bermalam Muzdalifah, bermalam Mina. Kemudian melontar Jamrah Aqabah, gunting rambut. Barulah dia boleh pakai baju biasa. Berapa lama tu? Ikutlah. Kalau awak datang 1 Zulhijjah, wukuf Arafah 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, hari raya 10 Zulhijjah, baru awak boleh pergi ke Mina, lontar jamrah, gunting rambut. Jadi berapa hari? 10 hari. 10 hari dalam patah larang. Alamak, tak boleh garuk kepala. Alamak, tak boleh pakai sabun wangi. Alamak, gatal lah kepala. Alamak, badan pun dah miang-miang ni. Tak tahan lah. Kalau macam tu, awak kena pilihlah cara yang kedua. Cara kedua tu apa dia? Haji tamattu'. Tamattu' tu segi maknanya bersenang-senang. Macam mana pula bersenang-senang ni? Dia datang ke Mekah, dia buat umrah dulu. Daripada Singapura atau pada Madinah dia datang, dia niat aku, niat umrah dan berihramku dengannya kerana Allah. Terus pergi Mekah. Sampai Mekah dia buat umrah. Apa rukun umrah? Tadi kita dah sebut, dia pun dah jatuh niat. Kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, dia gunting rambut, dah dia pakai baju biasa balik. Dah dia boleh pakai sabun wangi, boleh pakai minyak rambut, boleh potong kuku. Semua dah lah haram dalam ihram tu dah tak ada lagi dah. Boleh campur suami isteri semua dah boleh dah. Senang Habis rasa nak buat haji tau. Yelah, nanti besok nak pergi Arafah. Besok hari berapa? 9 Zulhijjah. Wukuf Arafah. Hari ni kita nak berangkat Arafah. Kita pun pakai ihram balik. Pakai ihram balik. Dah pakai ihram balik. Kita pun depan pintu rumah kita. Kita pun niat, aku niat haji dan ihramku dengannya kerana Allah. Kemudian dia pun berangkatlah naik bas pergi ke Arafah. Jadi dia nak jatuh niat hajinya hanya sehari sebelum wukuf Arafah. Hari wukuf Arafah 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah dia pergi ke Mina, dia lontar batu, kemudian dia pun gunting rambut, dah boleh buka baju balik, pakai baju biasa. Dah tak ada lagi pantang larang. Senang itulah sebab namanya tamattu'. Tamattu' tu mana senang-senang. Tapi kenalah ketuk. Kena ketuk. Kena bayar 1 ekor kambing dam. Satu dah ekor kambing dam tu pun bukanlah kena ketuk apa. Dia sembelih, dia bagi orang miskin makan, dapat pahala sedekah. Macam tu. Itulah dia haji tamattu'. Jadi para jemaah boleh pilih. Ustaz, saya ni memang banyak penyakit lah. Saya ni rambut suka gugur-gugur lah. Saya tak boleh tahan lama-lama dalam patah larang ihram. Okay, you have your choice. Boleh pilih haji tamattu'. Nampak tuan-tuan ya? Tapi kalau ada orang yang di mana dia orang kuat, sehat, orang muda. Tak apa, saya nak jihad. Saya ni perang fisabilillah ni, lawan nafsu ni. Okey, silakan buat haji ifrad. Dia boleh pilih lah. Dan ketiganya, kalau sekira orang tu tak ada masa nak lama-lama kat Mekah, yelah maklumlah, dia cuti pendek. Jadi kalau sekiranya nak buat lama-lama kat Mekah, dia tak ada cuti. Jadi nak buat haji tu ringkas yang boleh. Seberapa boleh. Maka dia buatlah haji kiran. Haji kiran, macam mana tu haji kiran? Haji kiran tu maknanya dia buat haji dan umrah bersama-sama. Macam mana pula bersama-sama ni?
Dia buat haji dan umrah bersama-sama. Maknanya di sini apabila dia datang daripada Singapura ataupun datang daripada Madinah Munawwarah, apabila nak jatuhkan niat, dia jatuhkan niat dua-dua. Aku niat haji dan umrah dan berihramku dengan keduanya kerana Allah. Dua-dua sekali? Yes, two in one. Nampak? Jadi apabila dia sampai Mekah, dia memang masih lagi dalam ihram, pantang larang ihram. Kemudian pergi Arafah, pergi Muzdalifah, pergi melontar, menggunting rambut. Dah pakai baju biasa. Dah dengan itu komplit lah dia. Haji dia komplit, umrah dia pun komplit. Tak payah buat umrah lagi. Betul ke? Inilah nama haji kiran. Kiran itu maknanya bersama-sama. Itu makna kiran. Jadi kalau sekiranya orang-orang yang nak buat haji ni, dia boleh pilihlah mana satu haji dia nak buat. Nak buat haji ifrad, haji tamattu atau haji kiran. Haji kiran ni kalau orang-orang yang tak ada cuti panjang, datang last day nak pergi ke Arafah. Lepas Arafah, 2-3 hari terus nak balik Singapura. Tak ada masa lagi nak buat umrah. Itulah untuk orang yang buat haji kiran. Tapi untuk kita ni orang-orang yang Singapura ni, kita boleh kalau kita ada tiga pilihan yang kalau kita nak buat. Ustaz macam mana ni? Habis siapa pimpin kita? Kalau kita buat haji kiran ke haji tamattu ke atau haji ifrad? Jawapan saya dan pegawai-pegawai saya kita akan pimpin bersama. Di dalam kita punya jadual perjalanan haji kita yang telah kami berikan pada para jemaah pada awal-awal lagi, iaitu Hajj Movement tahun 2023. Kalau dia ambil package Ghufran, dia berangkat 21 hari bulan. 21 hari bulan Jun. Dia sampai Mekah, dia duduk dekat Shisha 5 hari, kemudian lepas tu pergi wukuf Arafah. Kemudian dia boleh pilihlah, ni 5 hari ada. Dia nak buat haji tamattu boleh, haji kiran boleh, haji ifrad pun boleh. Kalau sekira orang yang buat package Taibah, iaitu paket Conrad dan juga package Taibah, dua-dua package ini dia berangkat 19 hari bulan Jun, dia sampai dia terus pergi ke Madinah Munawwarah. Madinah Munawwarah duduk 3 malam, lepas tu hari yang keempat Zulhijjah dia akan masuk ke Mekah. Bertemu dengan orang paket Ghufran. Jadi tiga grup ni semua bertemu bersama-sama 4 Zulhijjah. Kemudian daripada Shisha tu dia duduklah Shisha dalam 4 malam. Kemudian nanti lepas tu pergi wukuf Arafah sama-sama. Jadi dalam 4 malam ni dia nak duduk kat Mekah tu, dia nak buat haji tamattu pun boleh, dia nak buat haji kiran pun boleh, dia nak buat haji ifrad pun boleh. Alhamdulillah boleh pilih. Jadi maknanya di sini ada orang bertanya, Ustaz, kalau saya pilih haji tamattu siapa pimpin saya? Ada orang tanya, Ustaz, saya pimpin kalau saya buat haji ifrad siapa pimpin saya? Saya jawab semua orang tu saya pimpin dan pegawai-pegawai saya pimpin sama. No problem. Pasal semuanya jalan serentak bersama-sama. Yang bezanya apa? Beza cuma hati kita. Apa dia? Awak niat haji ifrad, awak akan duduk dalam ihram sampai awak pergi Arafah. Awak buat haji tamattu, awak buat umrah, lepas habis umrah awak dah boleh enjoy. Dah tak ada lagi haram, dah tak ada patah larang. Sampai nanti nak Arafah pakai ihram lagi. Orang buat haji kiran, awak kena dalam ihram sampai pergi Arafah. Habis dah Arafah semua, dah tak payah buat umrah lagi. Dah boleh balik Singapura. Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, nak pilih mana satu? Pilih yang mana tuan-tuan rasa lebih mudah untuk kerjakan ibadat haji. Kalau kita pilih yang susah-susah, nanti kita langgar sana, langgar sini, pantang larang kita langgar, nanti kita punya markah pun kena potong. Tapi kalau kita buat yang mudah, kita dapat selamatkan daripada melanggar pantang larang, maka kita dapatlah haji yang mabrur insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh buat pilihan sendiri. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, untuk orang yang buat haji dia ada 3 pilihan untuk nak buat haji mana salah satu, dan ketiga-tiga tu adalah betul dan ketiga tu telah disepakati oleh alim-alim ulama kita kerana telah berlaku pada diri Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma herannya Nabi SAW buat hajinya berapa kali? 1 kali saja. Nabi buat 1 kali. Habis macam mana ada 3 kali haji? Ada hadis-hadisnya. Mana pula hadis-hadisnya? Sebab tu di sini alim-alim ulama kita ada berbeza pendapat dalam mengatakan manakah haji yang paling afdal. Dalam masalah ini alim ulama terbagi pada 3 pendapat. Yang mana lebih afdal? Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala, yang lebih afdal ialah Syafi'i dan Maliki mengatakan haji yang paling afdal
ialah haji kiran, ya, haji ifrad. Haji ifrad lebih afdal, kemudian baru haji tamattu', kemudian haji kiran. Kenapa? Sebab Siti Aisyah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallam afradal hajj. Adalah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengifradkan haji. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu mengerjakan haji, Nabi buat haji sekali, tapi Nabi jatuh niat haji daripada Madinah Munawwarah. Itu yang dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab Siti Aisyah sama-sama Nabi. Jadi tahulah Nabi buat haji yang mana satu. Jadi dia mengatakan Nabi buat haji ifrad. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan yang paling afdal haji ifrad. Jadi ada orang-orang yang mazhab Syafi'i kuat-kuat, muda-muda, sehat-sehat. Oh, gitu saya nak ambil yang afdal lah buat haji ifrad. Silakan, no problem. Tetapi kalau sekiranya orang yang ada masalah, susah, ya, dia buat haji tamattu'. Sebab apa? Kata mazhab Syafi'i dan Maliki, bahawa kalau tak dapat buat haji ifrad, kemudian baru haji tamattu'. Boleh pilih haji tamattu'. Jadi haji tamattu' tu jatuh nombor 2, tangga nombor 2. Tapi dalam mazhab Hambali pula, yang afdal ialah haji tamattu'. Yang afdal haji tamattu'. Kenapa? Sebab ada hadis lain pula. Nabi SAW mengatakan, kalau sekiranya aku panjang umur tahun depan, aku nak buat umrah dulu. Nabi bercita-cita, tahun depan kalau panjang umur nak buat umrah dulu. Jadi Nabi bercita-cita tu untuk tahun depan. Dan Nabi bercita-cita tu maknanya baguslah. Jadi kata mazhab Hambali, yang afdalnya ialah buat haji tamattu'. Tak apalah. Bagi orang yang mazhab Hambali, dia ikutlah apa haji tamattu' tu. Bagi kita yang tidak mazhab Hambali, kita ini mazhab Syafi'i Ustaz. Tak apa, kita boleh buat haji tamattu' juga. Kerana Imam Syafi'i pun kata, kalau tak buat haji ifrad, buatlah haji tamattu'. Dalam mazhab Hanafi pula, haji ifrad yang paling afdal. Kenapa pula haji ifrad paling afdal? Sebab ada hadis lagi. Iaitu Nabi SAW, sewaktu Nabi nak pergi berangkat ke Madinah, ke Mekah Mukarramah, datang satu malaikat memberitahu kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala perintahkan supaya jadikan haji dengan umrah. Haji dan umrah bersama-sama. 2 in 1. Jadi semuanya ada hadis. Jadi dengan sebab itu alim-alim ulama tidak salah menyalahkan. Mana salah satu kita pilih, boleh kita pilih. Dan semuanya betul. Yang pentingnya dapat haji mabrur. Itu yang penting. Ya, haji ifrad ke, haji tamattu' ke, haji kiran, tak apa. Tapi yang penting ialah haji mabrur. Itu yang tuan-tuan, ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, daripada segi kita katakan jenis-jenis haji. Apabila kita sudah tahu jenis-jenis haji ini, jadi sekarang ini kita nak berpindah pula dalam bab yang ke-8, iaitu bab yang membicarakan tentang niat dan miqat. Ya, bab ke-8, niat dan miqat. Kita telah mengatakan tadi, rukun pertama di dalam haji dan umrah ialah niat. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niat. Kita nak solat pun kita kena ada niat, kita nak puasa pun ada niat, nak zakat pun ada niat. Jadi dalam membahaskan masalah niat ini, soalannya ialah bilakah kita nak niat? Dan kemudian di manakah nak jatuhkan niat? Itu soalannya. Bila nak niat dan di mana nak niat. Jadi bila nak niat itu ialah zaman dia, masa dia. Maka dinamakan dari itu iaitu miqat zamani. Miqat zaman itu miqat zaman. Miqat tu makna tempat ataupun masa untuk kita jatuh niat. Dan kalau sekiranya tempat niat, tempat tu makan dalam bahasa Arab. Miqat makani, tempat jatuh niat. Jadi di mana, bilakah kita boleh jatuh niat? Dan di manakah kita nak jatuh niat? Maka dalam ibadat haji dan umrah ni bukan boleh sembarang-sembarang. Kita kena ikut peraturan dia. Jadi kalau sekiranya orang yang buat haji, bila dia boleh jatuh niat haji? Dia boleh jatuhkan niat haji hanya pada bulan-bulan haji. Pada bulan-bulan haji, bila tu? Iaitu Syawal, Zulkaidah dan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Inilah dia, Syawal, Zulkaidah dan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itulah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyurum ma'lumat. Ibadat haji adalah pada beberapa bulan yang tertentu.
Jadi ulama-ulama dah sebutkan bulan haji Syawal, Zulkaidah dan 10 hari awal Zulhijjah. Andai kata orang pergi umrah pada bulan Ramadan, dia pun jatuh niat haji. Aku niat haji, tak sah niat dia. Kenapa? Belum masuk lagi masa jatuh niat haji. Macam orang datang masjid Mujahidin, dia datang pukul 5 petang. Kemudian dia niat Allahu Akbar, aku sembahyang fardu maghrib. Sah ke tidak salat maghrib dia? Tak sah. Kenapa? Belum masuk waktu maghrib. Macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi siapa-siapa yang datang ke Mekah niat haji sebelum bulan Syawal, tak sah dia punya niat haji dia. Bila boleh dia jatuhkan niat haji? Malam 1 Syawal, malam hari raya. Masuk saja 1 Syawal, dia pun niat aku niat haji. Sah niat dia. Oh, tapi lamalah tu daripada Syawal, Zulkaidah, 10 hari awal Zulhijjah, 2 bulan 10 hari, 70 hari in total. Oi, lama betul. Mungkin tu beratlah kalau siapa nak buat macam tu ya. Itu kalau dia nak buat haji, masanya itulah 2 bulan 10 hari. Tapi kalau nak buat umrah dia tidak ada masa terhad. Sepanjang tahun dia boleh jatuhkan niat umrahnya. Melainkan kalau dia buat haji, dalam masa tengah buat haji itu, dia tak bolehlah buat umrah sebab haji belum habis lagi. Dia dah jatuh niat haji, pergi Arafah, Mina, kemudian nak jatuh niat umrah. Apa dah, haji belum habis lagi. Nampak? Jadi tunggu habis haji dulu. Tapi kalau dia daripada hari ini sampailah tahun depan, dia nak buat umrah, anytime dia boleh buat umrah. Sebab umrah tidak ada masa halangan dia. Melainkan kalau dia sedang buat haji saja. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, miqat zamani. Miqat tu masa tempat dia jatuhkan niat. Nah sekarang ni kalau sekiranya dia pula nak jatuhkan niat tu di mana tempat niat jatuh niat? Itulah namanya miqat makani, tempat jatuh niat. Tempat jatuh niat itu di mana? Kalau sekiranya kita lihat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu pada kita bahawa miqat makani atau tempat jatuh niat itu, kalau orang daripada Madinah Munawwarah, dia jatuhkan niat di Zulhulaifah yang sekarang namakannya Bir Ali. Mana tu Ustaz? Inilah ni. Ni peta Mekah, Madinah semua. Ini Madinah, ini Mekah. Jadi kalau dia nak pergi Mekah daripada Madinah, dia sebelum sampai Zulhulaifah ni dia kena siap-siap pakai ihram semua. Ataupun di Zulhulaifah. Zaman dulu nama Zulhulaifah, tapi sekarang ni sudah masyhur dengan nama Bir Ali. Di sini dia jatuhkan niat, aku niat haji. Ataupun dia jatuhkan niat, aku niat umrah. Jadi miqat orang-orang yang datang pada luar Mekah ni untuk nak buat haji dan umrah ni sama saja, iaitu di Bir Ali kalau datang daripada Madinah. Kalau dia datang daripada Syam, Syam tu negeri mana Ustaz? Syam tu sekarang dikenali sebagai Jordan, Palestin, Syria, Lebanon. Tempat dia jatuh niat ialah di Juhfa. Jadi kalau sekiranya kita lihat di peta ini, kalau dia datang daripada Damascus, Syria, Amman, Jordan, ataupun kita katakan Baitul Maqdis. Ini semua kawasan dinamakan Syam zaman dululah ya. Mereka datang dan sampai ke tempat Juhfa. Juhfa tu kat mana? Kat persisiran Laut Merah. Ini Juhfa. Di antara Jeddah dengan Madinah. Dia sampai sini dia pun jatuh niat. Sebab orang zaman dulu dia pergi haji, dia jalan laut, jalan tepi laut. Dia pergi sampai tepi laut, persisiran tepi laut tu dia jalan terus pergi sampai ke Jeddah, kemudian baru masuk Mekah. Sebab kalau jalan darat, jalan kita katakan jalan padang pasir, susah. Sebab apa padang pasir ini? Banyak gunung ganang. Jadi banyak orang musafir dia ambil jalan tepi laut. Tepi laut tu senang. Dan kemudian dia boleh sampai ke Mekah dengan perjalanan itu. Itu dijatuhkan niat di Juhfa. Kalau orang yang datang daripada Najd, Najd tu kat mana? Najd tu sekarang ialah Riyadh, ibu negeri Saudi Arabia. Dia dijatuhkan niat di Karnul Manazil. Karnul Manazil, kat mana Karnul Manazil? Ini Karnul Manazil. Jadi kalau sekiranya dia datang daripada Riyadh, Riyadh ni sebelah timur Madinah lah. Riyadh atau Bahrain ya, ataupun Oman atau Doha ataupun Abu Dhabi ataupun kita katakan Qatar ya. Ini semua ni kawasan sebelah timur Madinah. Dia melalui padang pasir, dia sampailah kepada tempat yang dinamakannya Karnul Manazil. Dia jatuhkan niat di sini sebelum jatuh masuk ke Mekah. Dan kalaulah dia datang daripada Yaman, Yaman di selatan Mekah, maka dia datang dari Yaman, Yaman tu selatan Mekah, sampailah tempat yang nama Ya Lam Lam,
Ya lam-lam tu tempat yang dinamakan dia tempat yang dijatuhkan niat, kemudian baru masuk ke Mekah. Alhamdulillah. Jadi 5 tempat yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Dan kalaulah sekiranya datang dia daripada Iraq. Iraq itu daripada dijatuhkan niat di Zatul Irqin. Jadi kalau kita Iraq pada Baghdad. Dia datang pada Baghdad. Ini saya pun nak pergi Baghdad ni. Ini hari ini mungkin sampai Baghdad. Dan sampailah dia pergi ke kita katakan sampai Zatul Irqin. Dia jatuhkan niat dan kemudian dia masuk ke Mekah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mikat tempat jatuh niat. Alhamdulillah keliling Mekah. Maknanya dia tak boleh melepasi 5 mikat ini melainkan dia sudah jatuh niat. Niat haji ataupun niat umrah. Itulah kalau sekiranya orang-orang yang datang pada luar. Kalau kita bukan orang Madinah, kita nak jatuh niat kat mana? Kita jatuh niat di mana kita lalu. Seperti kalau sekiranya kita datang daripada Singapura, kita pergi ke Madinah dulu. Jadi biasa orang-orang umrah daripada Jeddah nanti dia pergi ke Madinah. Jadi bila nak keluar Madinah, dia jatuhkan niat di Bir Ali. Maupun dia buat haji ataupun dia buat umrah. Kalau sekiranya dia naik kapal terbang, dia daripada Singapura naik kapal terbang, dia terus pergi ke Jeddah. Terus Jeddah nak masuk Mekah. Dia pergi Mekah dulu. Jadi jatuh niat kat mana? Dia jatuh niat di Karnul Manazil atau Zatul Irqin. Sebab kapal terbang dia akan melalui tempat ini dalam perjalanan dia menuju ke Jeddah. Jadi akan lalu Zatul Irqin atau Karnul Manazil kira-kira setengah jam sebelum mendarat ke Jeddah. Ini Jeddah setengah jam dia dah lalu mikat ni. Jadi pokoknya di sini semua orang tak kira daripada mana dia datang, apabila dia melalui mikat dengan tujuan nak pergi ke Mekah untuk kerjakan haji atau umrah, wajiblah dia jatuhkan niat daripada mikat. Menjatuhkan niat daripada mikat itu adalah merupakan sebagai kita katakan wajib haji dan wajib umrah. Jatuhkan niat daripada mikat. Tetapi kalau sekiranya orang itu dah duduk dalam kota Mekah Mukarramah, ya dah duduk dalam kota Mekah, seperti kita lah. Kita dah duduk dalam kota Mekah dan kemudian kita nak buat umrah lagi. Ustaz, kita nak duduk Mekah ni, saya nak buat umrah besok, nak buat umrah untuk bapak saya lah. Saya nak buat umrah untuk mak saya lah. Jawapannya apa? Dia kena keluar ke tanah haram. Ke tanah haram, dia kena keluar ke tanah halal. Kenapa? Sebab untuk orang yang dah dalam kota Mekah Mukarramah, mikat orang yang bagi haji dan umrah bagi penduduk Mekah dan orang yang luar berada di kota Mekah. Jadi kalau sekiranya orang yang buat umrah, dia kena keluar ke tanah halal seperti Ji'rana. Ji'rana ataupun Tanaim ataupun Hudaybiyah atau Arafah. Ini Mekah. Jadi keliling Mekah ni tanah haram. Keliling tanah haram semuanya tanah halal. Tapi biasa popular orang pergi Tanaim lah. Ini tempat Masjid Siti Aisyah di Tanaim. Kadang-kadang orang pergi ke Masjid Ji'rana atau Jo'rana atau Ja'rana. Dan kadang-kadang ada orang pergi ke Masjid Hudaybiyah. Dan ada juga ke di Arafah. Arafah tanah halal tuan-tuan ya. Kita dah ingat Arafah ni tanah haram. Tapi Arafah tanah halal. Jadi dia boleh pilih lah mana salah satu dia pergi. Jadi waktu-waktu kita dalam ziarah ke kota Mekah tu, kita pergi juga kita katakan ke Arafah. Jadi kalau dia nak buat umrah tambahan, dia bolehlah jatuh niat umrah di Arafah. Itu kalau dia nak buat umrah lah, kalau dia sudah di dalam Mekah. Tapi kalau dia sudah datang Mekah, dia nak buat haji. Seperti orang yang buat haji tamattu'. Orang buat haji tamattu' ni dia buat umrah dulu. Dah sampai Mekah, dia dah buat umrah, dia dah buka baju semua, dah gunting rambut semua, dah pantang larang pun dah habis. Kemudian lepas itu, dia nak buat haji. Besok nak wukuf Arafah. Hari ini aku nak berangkat. Tapi nak jatuh niat kat mana Ustaz? Untuk orang yang dalam kota Mekah, nak buat haji, dia jatuhkan niat di depan pintu rumah mereka. Pintu rumah. Jadi sebelum dia keluar rumah tu, dekat pintu rumah tu dia jatuh niat lah. Aku niat haji dan ihramku dengannya kerana Allah. Kemudian lepas tu dia tunggu bas mendatang, naik bas, dia pergilah ke Arafah. Senangnya. Memang senang. Tapi dia kena bayar dam lah. Seperti kita dah sebutkan tadi kan. Yang boleh jatuh niat haji di kota Mekah tu siapa dia? Yang buat haji tamattu'. Haji kena ketuk kan. Itu kan haji tamattu'. Haji ifrat dah memang dalam haji. Dalam ihram haji. Dia belum buka-buka lagi. Jadi dia tak kena bayar apa-apa denda. Tak payah perbaharui niat dia. Niat dia sudah memang ada dah. Cuma yang haji tamattu' saja, dia sudah buat umrah, sekarang dia nak buat haji pula.
Jadi dia kenalah jatuhkan niat hajinya depan pintu rumah dia. Alhamdulillah ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan orang yang kita katakan yang nak jatuhkan niat di bila masa dan di mana masanya. Habis kalau orang yang melanggar mikat tu macam mana? Dia tak jatuh niat pada mikat. Umpamanya kalau kita katakan dia datang daripada Madinah Munawwarah, dia patut jatuh niat di Bir Ali. Bila bas dia sampai kat Bir Ali, dia tertidur. Bila tertidur sampailah bas setengah jalan, kemudian bila dia tersedar, aku belum jatuh niat lagi. Kemudian dia kata dengan driver bas, patah balik, patah balik. Driver bas kata, besar punya pangkat, aku nak patah balik. Tak ada, tak ada. Jalan terus saja. Ataupun dalam kapal terbang. Patut dalam kapal terbang tu lagi setengah jam nak mendarat tu jatuh niat. Tapi kapten bila umumkan, para penumpang sekarang sudah kita masuk mikat, harap jatuh niat. Tapi dia tertidur. Dia tertidur. Penat semalam. Keluarga satu, semua satu family datang. Tak dapat tidur dia. Jadi bila kapal terbang dia pingsan. Bila sampai-sampai saja, kapal terbang pun mendarat. Kapten pun kata, pasang tali keledar, kita akan mendarat sekarang. Dah mendarat? Aku mula jatuh niat. Habis nak cakap kapten, balik ke balik. Mana balik? Tak ada. Kau ingat ni kereta lembu ke? Tak boleh. Habis macam mana ustaz? Saya langgar mikat ni. Langgar mikat, hukumnya? Maka kita dah kata tadi, hukumnya kita katakan menjatuhkan niat di mikat, haji atau umrah, ialah wajib haji. Wajib umrah. Sah haji dia. Sah umrah dia. Tapi kena denda. Denda dia apa? 1 ekor kambing disembelih, dibagi orang miskin Mekah makan. Itulah tuan-tuan ya. Jadi sebab tu kita, habis ustaz kalau saya nak jatuh niat dulu sebelum mikat, takut-takut tertidurlah. Boleh. Saya naik kapal terbang saya terus saya jatuh niat. Aku niat haji atau aku niat umrah. Lepas tu tertidur ke tak tertidur, tak sedar ke sedar, tak kisahlah. Tapi once kita dah jatuh niat, kita dah dalam pantang larang. Itu kita kena jagalah. Tapi sikit aja pantang larang, apa yang kita nak buat, tak ada buat apa pun ya. Duduk aja dalam kapal terbang. Itu pun kes selamat juga ya, supaya dia tak terlanggar mikat dia. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, untuk orang yang nak jatuh niat haji niat umrah, bila masa dia jatuh niat dan di mana dia nak jatuh niat. Dan kalau dia langgar mikat, kalau dia boleh patah balik, kalau dia patah balik tu mana dia buat driving sendirilah, dia patah balik. Okey, tak apa. Tapi kalau dia tak boleh patah balik, dia jatuhkan niat di mana dia berada dan dia kena bayar dam 1 ekor kambing. Itu tuan-tuan. Baiklah, sekarang dia nak buat haji. Nak jatuh niat haji ni macam mana ustaz? Niat haji ni ikutlah awak nak pilih haji apa dulu. Pertama kita fikir dulu apa haji kita nak pilih. Jangan nanti dalam kapal terbang baru terfikir, bang, nak jatuh niat haji apa ni? Tamatuk ke, ifrat ke? Jangan. Sekarang di Singapura ni, kena buat fikiran, buat kira-kira. Aku ni sakit, aku ni tak kuat. Ini nak duduk 5 hari dalam ihram. Tak larat lah. Ada tak duit nak bayar 1 ekor kambing? Ada. $250. Okeylah. Aku bayar dam je lah. Buat haji tamatuk. Buat pilihan tu sebelum hari nak belayar. Jangan hari nak belayar dalam kapal terbang, baru bang, haji apa nak buat ni? Haji tamatuk, haji ifrat. Dah bingung dah. Nanti dia pilih haji yang ifrat pula. Alamak, dah terniat haji ifrat lah. Habis macam mana? Tak boleh patah balik tuan-tuan. Once sudah jatuh niat, dia tak boleh go stand lagi dah. Dia kena go ahead, jalan terus. Habis kalau langgar pantang larang, you bayarlah. You dah jatuh niat macam tu. Sebab tu sini kita fikir dulu sebelum kita nak berangkat tu tuan-tuan. Baiklah kalau kita nak jatuh niat tu, kita nak niat, saya nak buat haji ifrat. Okey, buat haji ifrat. Haji ifrat tu dia buat haji dulu ke umrah dulu tuan-tuan? Buat haji dulu ke umrah dulu? Haji dulu, buat haji dulu. Jadi dalam kapal terbang dia. Ataupun daripada Madinah, dia datang ke Mekah. Dia pun nak jatuh niat haji. Jatuh niat haji macam mana? Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan berihramku dengannya kerana Allah. Dia niat haji dulu. Nanti sampai ke Mekah, dia tawaf, sunat, dia kemudian ihram dia masih lagi kekal. Sampai hari pergi Arafah, dia tak payah niat-niat lagi. Balik Arafah, Muzdalifah, Mina, melontar, kemudian gunting rambut.
dah dia pakai baju biasa pula. Alhamdulillah. Itu haji ifrat. Lepas dah habis haji, baru dia buat umrah pula. Itu orang buat haji ifrat. Dia buat haji dulu, kemudian baru buat umrah. Kalau buat haji tamatuk, haji tamatuk buat umrah dulu ke haji dulu tuan-tuan? Umrah dulu. Jadi dalam kapal terbang dia ataupun dalam perjalanan daripada Madinah nak pergi ke Mekah, dia jatuh niat. Niat apa? Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku niat umrah dan berihramku dengannya kerana Allah. Dia buat umrah dulu. Sampai Mekah, dia pun tawaf umrah, sa'i umrah, gunting rambut, dah bebas pakai baju biasa. Dah tak ada lagi pantang larang, haram tak ada lagi. Nanti bila hari 8 Zulhijjah nak pergi ke Arafah, barulah jatuhkan niat haji depan pintu rumah dia. Jadi sampai depan pintu rumah dia, dia pun niat nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku niat haji dan berihramku dengannya kerana Allah. Itulah dia jatuh niat depan pintu rumah dia. Itu orang buat haji tamatuk. Dia buat umrah dulu, kemudian haji. Kalaulah sekira orang tu nak buat haji kiran. Haji kiran buat haji dulu ke umrah dulu tuan-tuan? Sama-sama. Sama-sama. Daripada Singapura ataupun daripada Madinah, sampai kat Miqat, dia pun nak jatuh niat. Jatuh niat macam mana? Dia jatuh niat nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Saja aku niat haji dan umrah dan berihramku dengannya dengan kerana Allah. Jadi dia niat dua-dua sekali. 2 in 1. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya kalau orang yang buat haji kiran. Oh Ustaz, saya tak pergi haji Ustaz, saya pergi umrah sekarang ni. Ni Ramadan ni saya nak pergi umrah. Habis nak macam mana? Niat umrah je lah. Niat umrah tadi kita dah sebut. Macam mana tu? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku niat umrah dan berihramku dengannya kerana Allah. Allah Ustaz, panjang sangatlah, tak hafal bahasa Arab ni. Okey, kalau tak hafal bahasa Arab, bahasa Melayu sudah. Apa bahasa Melayu? Kita nak hati. Aku niat umrah dan berhamku dengannya kerana Allah. Allah Ustaz tak hafal lah, panjang-panjang lah. Macam mana? Niat paling ringkas sekali. Apa dia? Aku niat umrah kerana Allah. Dah habis. Aku niat haji kerana Allah. Dah habis. Senang aja. Senang tuan-tuan. Bukan susah pun. Cuma yelah kalau kita dapat panjang tu pahala lebih lah. Tapi kalau tak dapat panjang, pendek-pendek tu cukuplah tu. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam masa kita menjatuhkan niat haji atau umrah tu, tak perlulah kita nak sebut haji ifrat, aku nak buat haji tamatuk, aku nak buat haji kiran, tak payah, tak payah. Ini nama-nama haji ini diberikan oleh alim-alim ulama untuk memudahkan kepada kita supaya kita tahu, oh kau buat umrah dulu itu haji tamatuk. Oh kau buat haji dulu, okey itu haji ifrat. Oh kau buat haji yang umrah dulu, oh itu namanya haji kiran. Itu sebagai memudahkan untuk ulama memberikan kita katakan hukum-hukumnya berbeza. Dan niat ini tak wajib kita lafazkan, sunatlah kita lafazkan. Kalau kita tak dapat lafazkan, kita pun tak pandai lah Ustaz bahasa Arab ni. Tak tahu nak baca, cermin mata pun tak bawa lah. Dah umur dah 70 tak ingat lagi lah. Okeylah tak apalah, awak baca dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu pun tak ingat lah. Awak niat dalam hati aja lah, aku niat haji, aku niat umrah, habis sudah. Itulah saya tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kalau sekiranya perempuan yang dalam uzur, yang nak jatuh niat haji atau niat umrah? Ini dalam masalah wanita pula ya. Jadi wanita-wanita yang nak buat haji atau umrah ni, dia niatlah haji tu. Kalau dia memang pergi haji tu, memang dia kena niat haji lah. Dia tak boleh kata, nanti aku bersih baru jatuh niat. Tak boleh. Dia nak jatuh Mekah, nak pergi Mekah, nak buat haji, dia pergi jatuh niat haji lah. Seperti mana yang Siti Aisyah radhiyallahu anha, di waktu dia nak buat haji dengan Nabi SAW, dia uzur. Jadi Nabi kata, buatlah semua orang haji buat, melainkan yang kau tak boleh buat, tak boleh tawaf. Itu aja. Jadi sampai Mekah, duduklah sampai bersih, dah mandi ada bersih semua, pergilah tawaf. Selagi tak bersih, tak bolehlah tawaf. Yang lain semua boleh buat. Nak pergi Arafah, Muzdalifah, melontar jamrah, gunting rambut. Tapi gunting rambut tu, kena simpanlah rambut tu, tak boleh buang. Kenapa? Sebab dia dalam masih hadas besar. Nanti nak mandi hadas besar, dia mandikan sama-sama. Itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu untuk orang perempuan yang dalam uzur,
Kalau dia nak pergi haji, dia buatlah macam tu. Begitu juga kalau dia nak buat umrah. Kalau dia nak buat umrah pun, dia dalam uzur. Ustaz, saya nak buat umrah ni tapi saya dalam uzur ni macam mana? Dia buatlah macam mana orang buat nak buat umrah. Dia pun jatuhkan niat dia, aku niat umrah dan ihramku dengannya kerana Allah. Dengan syarat, jika aku dihalangi uzur, aku bertahalul. Letak syarat lah. Kenapa Ustaz letak syarat? Takut-takut nanti dia umrah ni 5 hari. Tapi sampai 5 hari pun tak bersih-bersih lagi. Nak kena balik Singapura pula. Kemudian nanti macam mana umrah tergantung. Jadi dia letak syarat. Itu nanti bab syarat tu kita akan sebutkan jugalah nanti ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Untuk kita katakan untuk jatuhkan niat haji dan niat umrah. Kemudian dengan itu kita masuk pula dalam bab niat anak kecil. Allahu a'lam. Ya. Kita berhenti situlah pada jatuh niat anak kecil. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sekarang ini kita masih lagi dalam proses untuk mereka yang berangkat haji. Kita dalam proses untuk nak mempersiapkan diri. Ya, jangan lupa ambil vaksinasi meningitis dan juga influenza, ya. Dan juga insya-Allah pasport-pasport para jemaah perlu dihantarkan kepada pejabat kami sebelum 20 hari bulan Mac ini. Sebelum 20 hari bulan. Ya, hari 20 hari bulan tu hari Senin, ya. Jadi kalau boleh kita nak pasport tu semua dengan sekeping gambar. Kalau belum bagi gambar, kalau dah bagi gambar tak apa, ya. Untuk kita nak MUIS akan minta pasport jemaah haji semua pada dalam minggu yang berikutnya lepas daripada 20 hari bulan. Tapi sekejap je MUIS ambil. Mungkin dia ambil sekejap tu, dia scan, dia apa. Lebih kurang 1-2 hari saja kalau selesai, dia pulangkan balik. Jadi ada jemaah yang duduk kat Johor ke, ada apa kat mana-mana. Baliklah Singapura sekejap. Duduklah 1-2 hari. Nanti dah selesai, kita pulangkan balik. Ataupun dia duduk kat Johor ke dia hantarlah dengan anak dia ke apa, supaya dia selesaikan dengan urusan dengan pihak MUIS. Lepas tu dah selesai, kita pulangkan balik. Cuma kita tak tahu lagi lah secara exactly bila MUIS nak akan pasport tu. Tapi MUIS dah suruh kita standby pasport jemaah pada 20 hari bulan Mac. Jadi kalau ada jemaah yang ada masalah, mungkin dia keluar negeri ke, dia ada perniagaan kat luar negeri ke, ada urusan ke, bagi tahu pada pejabat kami supaya kami boleh berikan kita katakan buatkan kita katakan mohon bantuan daripada pihak MUIS. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pakej-pakej umrah kita sekarang ni sudah pun mula bergerak. Bulan Ramadan pun sudah mula dapat kita katakan mula bergerak. Cuma masih lagi kita ada tempat untuk kalau mereka yang nak pergi umrah dalam bulan 13 April dan juga pada 12 April, ya. Kita masih lagi ada seat lagi untuk mereka, ya. Jangan lupa pahala yang umrah bulan Ramadan ini seperti naik haji dengan aku, Nabi kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan buangkan masa. Kalau ada kawan-kawan yang belum lagi meregister untuk pergi umrah, ajak-ajaklah mereka. Kita pun dapat pahala juga. Dan badal umrah untuk bulan Ramadan ini, kalau siapa nak buat upah umrah untuk mak bapak datuk nenek dah meninggal dunia, harganya $300. $300. Dan kemudian kita ada lagi pakej wisata Morocco dan Spain pada bulan Jun, September, Disember, dan juga pada negeri Taj Mahal dan Kashmir pada bulan Mac dan juga bulan Jun, ya. Dan Turki pada bulan Mac dan juga bulan Jun ini, ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ya, jangan lepas peluang kalau sekiranya memang ada rezeki, ada kesihatan, ada lapang, silalah ambil paket-paket ini untuk kita bawakan keluarga kita semua insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi untuk pengetahuan para jemaah sekalian bahawa kita akan bercuti pada minggu depan, ya. Minggu depan ni kita akan bercuti insya-Allah selama seminggu saja, tak lama, ya, sekejap saja. Iaitu kalau kita lihat dari jadual yang saya paparkan sekarang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya. Jadi cutinya sempena cuti sekolah iaitu pada 18 dengan 19. Jadi minggu depan ini 18 dengan 19 hari bulan Mac kita public holiday, ya. Kita public holiday tuan-tuan, ya. Kita tak ada kursus. Mungkin tuan-tuan pun nak school holiday juga kan, nak keluar negeri ataupun pergi ke mana-mana ke dengan anak-anak yang school holiday kan. Jadi kita akan sambung lagi pada minggu berikutnya. Tapi minggu berikutnya sudah masuk bulan Ramadan. Ya, kita akan meneruskan kita punya kursus kita 3 minggu pertama bulan Ramadan, ya. Iaitu pada 25 hari bulan dan 26 hari bulan Mac. 25, 26 hari bulan Mac. Dan kita akan cuti. Bermula cuti kita bermula 15 April dengan 16 April.
Oh, lepas kita dah sambut 3 minggu bulan Ramadan, baru kita pun cuti 3 minggu, kita cuti 5 minggu tuan-tuan ya. Nah, kita akan kembali belajar lagi insya-Allah pada tanggal 13 dan 14 Mei. 13 dan 14 Mei insya-Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, tarikh-tarikh yang kami telah sebutkan tadi sebagai untuk peringatan kepada para jemaah sekalian ya. Saya ulangi sekali lagi, minggu depan kita cuti ya, kita tutup kelas kita. Sebab apa? Public holiday, school holiday. Yang keduanya kita akan mula kembali 25 dengan 26 Mac. 25 tu jatuh hari Sabtu di Masjid Mujahidin. 26 tu jatuh pada hari Ahad di Masjid Darul Aman. Dan kita akan teruskan kita kursus ini dalam bulan Ramadan, 3 minggu pertama bulan Ramadan. Ya, sampailah pada kita 15 April kita akan stop. 15 April kita akan stop sampailah kita buka balik 13 Mei. 13 Mei. Itulah dia. Dan kita bila buka balik, kita akan buka balik dalam 3 minggu atau 4 minggu, lepas tu akan berangkat haji pula. Jadi itulah dia tuan-tuan beberapa tarikh yang penting untuk kita mengetahui insya-Allah. Ya, para jemaah sekalian, jadi bulan Ramadan ini insya-Allah kita ada buat beberapa kita katakan sambutan Ramadan. Pertama sekali kita akan mengadakan majlis marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Kita akan adakan pada tanggal 22 hari bulan Mac, iaitu malam pertama Ramadan. Right? Ramadan masuk malam 22 hari bulan Mac. Jadi pada 22 hari bulan Mac tu hari Rabu saya akan membuatkan majlis ini bersama dengan Masjid Abdul Alim Siddiq di Lorong K, Teluk Kurau tuan-tuan ya. Mungkin ada orang kata jauh ya, tak apalah, siapa yang dekat-dekat sana boleh pergi ya. Dan insya-Allah pada 11 Ramadan, 11 Ramadan jatuh 3 April, itu adalah haul Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, iaitu hari kita kewafatan Sayyidatina Khadijah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Itu sangat-sangat bersejarah tuan-tuan, iaitu 11 hari bulan Ramadan bersamaan dengan 3 April. Itu juga kita akan adakan majlisnya di Masjid Abdul Alim Siddiq setengah jam atau 1 jam sebelum buka puasa. Ya, 3 Ramadan atau 11 Ramadan 3 April ya. Yang kita katakan marhaban ya Ramadan pun kita akan adakan 1 jam sebelum buka puasa atau sebelum maghrib. Dan kemudian kita akan adakan nuzul Quran dan juga memperingati peristiwa peperangan Badar berlaku pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan ya. Itu juga akan kita adakan di Masjid Abdul Alim Siddiq di Lorong K pada jam 1 jam sebelum masuk yang maghrib, sebelum buka puasa. Dan kemudian kita akan adakan di masjid ini kita akan adakan iaitu Qiyamul Lail bermula daripada malam 21 Ramadan sampai malam 30 Ramadan di Masjid Mujahidin. Bermula pada jam 2.45 pagi sampailah kita makan sahur disiapkan dan solat subuh di sini. Jadi siapa-siapa yang ada ke lapangan, silakanlah ya, ajaklah anak isteri kamu, keluarga semua supaya kita meramaikan majlis-majlis ini dapat kita pahala insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita menyambut bulan Ramadan ini saya menghulur 10 jari. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua daripada Allah, yang salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Dan jangan lupa doakan kami berada sekarang di Baghdad ya, dalam menziarahi para aulia Allah, wali-wali Allah ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang di Singapura pun dapat barakahnya insya-Allah ya, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatnya para wali-wali Allah dan sebagainya insya-Allah. Dan dengan itu saya akhiri sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon padamu ya Allah dengan berkatnya kaum keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon padamu ya Allah dengan berkat para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kami mohon padamu ya Allah dengan berkat Siri Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz dan sekalian para aulia yang kami ziarahi di kota Baghdad ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkan dosa ibu bapa kami, guru-guru kami dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah ya Tuhan kami, kau kekalkanlah iman dalam diri kami ini ya Allah. Janganlah kau matikan kami melainkan dalam iman dan Islam dan husnul khatimah. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami, penyakit anak isteri kami, adik-beradik kami, keluarga kami semua ya Allah. Dan kami mohon padamu ya Allah, kau mudahkanlah perjalanan kami untuk ke tanah suci-Mu dan maupun dalam mengerjakan haji ataupun mengerjakan umrah dan berziarah pada kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami yang pergi ziarah ke Baghdad, supaya selamat pergi dan selamat kembali dan jauh dari segala musibah, bala dan bencana ya rabbal alamin. Ya sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik, sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.